online kita ataupun kelas rakaman kita. Okay, Assalamualaikum lagi sekali dan selamat hadir ke kelas rakaman kita. Jadi kita mulakan kelas kita hari ini dengan umur kita Al-Fatihah dan doa penerang hati dan tasbih dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Kita akan teruskan kepada core abilities tahap 1 kita. Kita akan teruskan dengannya core abilities tahap 1 kita, di mana kita telah masuk kepada kertas penerangan yang ketiga, iaitu terapkan inisiatif ataupun kemahiran menyelesaikan masalah. Kita tahu sama ada berada di dalam organisasi ke, berada di dalam bengkel ke, ataupun berada di mana-mana, akan sentiasa wujudnya masalah. Tetapi dalam kerja yang bersistem ataupun dalam organisasi yang ada sistem, dia ada cara bagaimana untuk kita selesaikan masalah ataupun dia ada langkah ataupun proses yang diguna pakai untuk dia menyelesaikan sesuatu masalah di tempat kerja. Jadi tajuk kertas penerangan kita yang ketiga adalah terapkan inisiatif kemahiran menyelesaikan masalah di tempat kerja. Okey, kita tengok kemahiran selesaikan masalah. Okey, nak menyelesaikan masalah pun mesti ada kemahiran. Okey, di mana kertas penerangan ini bertujuan menerangkan tingkah laku interpersonal. Sebelum ni dalam core abilities tahap 1 kamu dah belajar komunikasi secara intrapersonal, komunikasi secara interpersonal. Interpersonal dia ni lebih kepada dalaman lah, dalam hati. Berinjiminasi, berkata-kata sendiri dalam organisasi, dan peraturan berkaitan menjelaskan penggunaan dan peka dengan kemahiran menyelesaikan masalah di tempat kerja. Okey, sifat dan juga peringkat masalah. Di dalam organisasi, sebelum kamu nak menyelesaikan masalah tersebut, kamu kena kenal pasti sifat masalah itu bagaimana. Adakah dia masalah yang besar, yang senang untuk diselesaikan, ataupun masalah tersebut berada di peringkat yang sederhana, ataupun dia adalah melibatkan masalah yang terlalu besar dan setiap penyelesaian yang kamu ambil akan mengakibatkan timbul lagi masalah-masalah lain. Jadi kita kena kenal pasti sifat masalah tersebut. Okey, kita tengok kepada subtajuk kita, sifat dan juga peringkat masalah. Okey, penyelesaian masalah yang berkesan. Berkesan. Okey, tengok Okey, sifat dan peringkat masalah. Penyelesaian masalah yang berkesan biasanya melibatkan kerja ataupun melibatkan proses ataupun melibatkan langkah dalam kita menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita lihat kepada peringkat masalah di mana pengenalan kepada masalah. Dalam peringkat ini, kita kena, jika ada masalah, itu peringkat ini melibatkan mengesan. Mengesan dan juga menyedari sekiranya itu sebenarnya adalah masalah. Okey, mengesan ataupun menyedari bahawa jika ada masalah, contohlah, kita bagi contoh simple. Okey, simple. Okey, kita buat jualan. Okey, kita buat jualan contohnya air. Kita buat jualan air satu hari, kita jual air mungkin dalam 100 cawan. Okey, daripada jam 1-2 sesi, kita akan jual air 100 cawan. Dan air tersebut dapat dijual 100 cawan. Jadi kita tahu kalau satu air tu kita jual dengan harga RM1. Kalau 100 cawan akan dapat duit RM100. Kalau kita bagi modal RM10, jadi duit semua akan dapat ringgit Malaysia RM110. Tapi wujudnya masalah kat sini bila duit yang dikembalikan mungkin dalam RM50, RM60 tak cukup. Padahal air habis terjual. Itu sebenarnya adalah masalah. Okey, bila ada masalah, kita kenal pasti apa itu masalah. Okey, bila dah berlakunya
ada masalah tu kita kena pasti apa punca berlakunya terjadinya demikian. Adakah puncanya air tersebut habis tapi duitnya sikit, adakah puncanya orang bayar RM1 kamu bagi 2 cawan. Kita kena pasti punca. Mungkin itu salah satu punca ataupun mungkin puncanya kamu salah pulangan baki duit. Okay, mungkin kawan tu bagi RM10 duit kertas, kamu pulangkan RM1. Maksudnya kamu terlepas pandang, sepatutnya kamu kembalikan RM9 tapi kamu kembalikan semula RM10 tapi dalam bentuk duit RM1 sebanyak 10 keping. Ataupun mungkin kamu duit semua cukup, kamu simpan dalam poket dan kamu tak sedar poket kamu bocor. Jadi bila ada masalah, kena pasti punca penyebab kepada masalah tersebut. Jadi peringkat ni melibatkan kita mengesan dan menyedari jika ada masalah, apa masalah dia, dan kemudian kita senaraikan punca dia. Okay, ni masalah. Okay, jadi senaraikanlah apa punca-puncanya. Jadi baru kita cari, dah jumpa punca, kita kaji lagi cari penyelesaian. Okey, untuk fasa ini dikenali juga sebagai fasa 1, memerlukan pemikiran dan juga analisis. Ni yang saya kata tadi. Dah ada masalah, kenal pasti punca. Kemudian daripada punca-punca yang kita dapat, analisis. Mana satu punca penyebab kepada duit tak cukup tadi. Okey. Okey, menganalisis masalah dalam diri sendiri adalah sukar. Contohlah, kamu ada masalah. Masalah kamu adalah cikgu bagi kerja, kamu tak siapkan. Masalah. Jadi kamu tanya diri kamu sendiri, kenapa aku tak siapkan kerja cikgu? Mungkin kamu kata kamu tak ada masa. Kalau tak ada masa, kenapa kamu tak buat jadual? Jam 7 buat apa? Kemudian jam 8 buat apa? Kalau kamu kata kamu jaga adik, okey, lepas jaga adik, malam mungkin kamu ada masa. Kenapa kamu tak gunakan masa tersebut buat kerja? Rupanya busy online, busy chatting, busy main game. Jadi kalau ada berlaku masalah, kamu tanya diri kamu, kenapa berlakunya masalah itu? Tanya balik, soal balik diri kamu. Okay, jadi kita menganalisis. Maksudnya menganalisis masalah dalam diri sendiri tu adalah sangat sukar. Sebab apa? Diri kita ni senang ego. Bila kita kata benda tu, kita macam cuba kata, bukan sebab tu, lain, sebab lain. Okay, adakah masalahnya sama? Hari-hari lewat tak datang sekolah. Hari-hari mungkin sama je tak siapkan kerja. Setiap hari mungkin sama je tak respon kerja. Sama. Adakah masalah sama? Ataupun sentiasa berlaku orang kata kecurian dalam bengkel, contoh kan. Kecurian mungkin alatan pisau ke, alatan menimbang ke, setiap hari, setiap minggu bila kita buat audit barang, mesti dia ada barang tak cukup. Itu masalah. Okey, apakah sifat masalah? Adakah dia bersifat sementara, kekal ataupun berpanjangan? Okey, adakah terdapat banyak masalah diri kamu? Banyak masalah ke diri kamu? Atau dalam organisasi tu bermasalah ke? Atau dalam bengkel sendiri? Okey, mungkin ada pelajar yang suka tak bawa baju. Dengan alasan tak apa, tak bawa baju, cikgu mesti bagi can punya boleh pakai baju pijama masak. No, okey. Jadi, kamu tanya diri kamu, kenapa tak bawa baju chef? Sebab apa? Balik sekolah, busy, lepas tu penat, lepas tu tertidur, lepas tu lupa, lepas tu tergesa-gesa datang sekolah balik. Adakah terdapat banyak masalah? Bagaimanakah masalah ini ditarifkan? Masalah ni isyulah perkara yang bila kita tak selesaikan, dia akan menimbulkan perkara-perkara lain yang menyukarkan kita punya urusan. Okey, yang kedua, bila kita dah ada masalah, bila kita dah kenal pasti masalah, kita menstrukturkan masalah tersebut. Kita menstrukturkan masalah di mana peringkat ini kita melibatkan pemerhatian. Okey, kita ambil satu contoh masalah. Okey, masalah ni adalah kita ambil yang ringkas lah. Kita tak nak ambil dalam organisasi, kita tak nak ambil dalam yang jauh-jauh, kita ambil dalam bengkel ataupun dalam kelas kita. Okey, kita ambil masalah pelajar selalu lewat datang ke sekolah. Okey, mungkin dia hari ni seorang pelajar B, dia lewat jam 8. Hari Isnin lewat jam 8, hari Selasa tak datang, hari ketiga lewat, hari keempat lewat dan biasanya ujian antara datang dengan tak lewat. Okey, kita menstrukturkan masalah, kita lakukan pemerhatian dalam tempoh 1 bulan berapa kali dia lewat.
Berapa kali dia lewat, berapa kali dia tak datang terus. Okey, kita strukturkan, catat. Okey, kita buat pemerhatian, kita catat. Okey, kemudian kita strukturkanlah. Okey, contohlah pelajar A, okey, hari Isnin datang jam berapa, masih lagi lewat. Hari ni datang jam berapa, masih lagi lewat. Okey, kemudian kita tanya. Okey, bila dah strukturkan masalah, strukturkan tanya. Okey, kenapa lewat? Tulislah, catat, tulis. Okey, tulis lewat sebab bangun lewat. Sebab apa bangun lewat? Tidur lewat. Sebab apa tidur lewat? Main game. Okey, chatting dengan makwa, video call dengan pakwa. Itu punca lah, menjadi punca lah. Okey, bila dah ada ni, kita cadangkan jalan penyelesaiannya kepada masalah tersebut. Tidur awal. Okey, kalau chatting, limitkan masa. Mungkin daripada jam 9 sehingga jam 10. Okey, kemudian stop, tidur, esok sambung. Kena ada perancangan, bukannya kamu main langgar je semua. Dan bila main langgar, hidup kamu tak terurus, kamu menyusahkan orang lain, kamu menyusahkan cikgu kat sekolah, kamu menyusahkan kawan-kawan yang lain. Okey, cari penyelesaian. Kalau masalah tu sebab ponteng, lewat mungkin sebab tidur lambat ataupun sebab bila dah tidur lambat, bangun lambat, mungkin ataupun bangun awal sudah tapi bas datang jemput lewat. Contohlah itu kamu akan senaraikan apa punca-punca kepada masalah, kemudian cari dia punya penyelesaian. Kalau dia bangun lewat sebab chatting, boleh dia chatting tapi tetapkan masa awal sikit 9 hingga jam 10 sahaja, kemudian tidur. Okey. Ataupun mungkin dia lewat sebab dia tertinggal bas. Kenapa dia tertinggal bas? Sebab dia lambat tunggu bas. Jadi kena tunggu lagi awal, bangun lagi awal. Okey, setiap masalah kena pasti dia punya punca, kena pasti cara-cara penyelesaian, kena pasti cara-cara penyelesaian. Okey, mencari penyelesaian yang ada. Yang saya cakap tu lah, pada peringkat ini akan menjana pelbagai kemungkinan dan juga tindakan. Jalankan sesi perbincangan, cari penyelesaian terbaik, bincang, bertanya, kan? Okey, setiap orang dibenarkan untuk suarakan pandangan yang berbeza adalah berguna untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Okey, kita duduk berkumpul. Contohlah pelajaran yang datang lewat kan, kamu nak buat kajian tindakan kenapa dia datang lewat, duduk berkumpul. Okey, tanya, kaji, lepas tu semua cadangkan jalan penyelesaian. Setiap orang mesti cadangkan dia punya jalan penyelesaian. Dan daripada banyak-banyak jalan penyelesaian tu, kita akan pilih yang jalan penyelesaian yang terbaik ataupun yang relevan. Sebentar. Okey, kemudian kita pergi kepada membuat keputusan. Okey, ni kita dah ada jalan penyelesaian. Okey, contoh kita kata penyelesaian dah ada, daripada banyak kawan-kawan dah senaraikan banyak, kita ada 10. Daripada 10 tu mungkin akan kita pilih yang terbaik, yang relevan, yang boleh dicapai dan boleh dibuat oleh si pelaku tadi supaya agar dia tidak lewat lagi. Okey, ni di mana dia membuat keputusan lah. Peringkat ini melibatkan analisis yang teliti terhadap penyelesaian yang diambil. Okey, penyelesaian tadi kan. Okey, penting mengenal pasti perkara yang bakal berlaku terhadap tindakan ataupun keputusan yang ambil. Setiap jalan penyelesaian yang kamu utarakan, kamu kena tahu kalau kita ambil ni apa yang jadi. Kalau kita buat begini apa yang jadi, kalau kita buat begini apa yang jadi. Maksudnya benda tu telah dijangka dia punya apa yang akan berlaku. Okey, membuat keputusan adalah kemahiran yang sangat penting. Okey. Di mana kalau lagi-lagi kalau kita menyebabkan masalah yang besar, isu kalau lewat hadir tu masalah yang kecil, tapi dalam kerja ataupun dalam organisasi, dalam sistem kita ada banyak masalah kan. Jadi makin besar masalah tu makin pentinglah dalam kita melaksanakan keputusan yang terbaik. Okey, dah buat keputusan, dah hamil kata putus. Jadi kita laksanakan. Okey, laksanakanlah. Peringkat ini menyebabkan menerima dan melaksanakan pilihan yang telah diambil ataupun pilihan tindakan. Okey, pelaksanaan bermakna bertindak ke atas penyelesaian yang dipilih. Maksudnya
bertindak ke atas penyelesaian dipilih. Kalau contoh kita kata kalau dia lewat sebab dia tidur lambat, so jadi dia kena tidur awal. Jadi memang suka tak suka, dia kena latih dirinya tidur awal. Kalau tak boleh juga tidur, tutup semua lampu, off semua telefon, tidur. Ataupun payah juga mau tidur sebab dah terbiasa tidur lewat, pergi berjogging. Petang tu kasih macam buat exercise, jogging, cycling, kasih penatkan diri. Memang malam tu akan tidur. Bila tidur awal, bangun pun awal. Okey, kita pergi kepada pemantauan atau mencari maklumat malas. Okey, pada peringkat ni di mana tindakan telah dibuat. Okey, jadi berdasarkan tindakan yang kita ambil tu, kita tengok sejauh mana dia punya keberkesanan, kita cari maklumat balas, kita pantau. Okey, pada peringkat ni merupakan peringkat terakhir iaitu mengkaji semua hasil penyelesaian dalam tempoh masa tertentu termasuk mendapatkan maklum balas kejayaan penyelesaian diambil. Okey, kalau kita buat penyelesaian contoh kata tadi pasal lewat sebab tidur lambat, sebab chatting tapi dah stop chatting pun tak boleh tidur, kita kata saja jogging ataupun cycling kan. Okey, kita perhatikanlah adakah penyelesaian yang dan tindakan yang diambil tu berjaya ataupun tidak. Okey, ini adalah amalan yang baik untuk kita menyimpan rekod hasil dan apa-apa masalah tambahan yang berlaku. Okey, contoh hari tu kita ada masalah kawan kita si Alifandi. Alifandi dia ada masalah, dia suka untuk bertutur dengan orang ramai kan. Okey, jadi saya kena pasti masalah Alifandi ni dia kalau cakap slow, kalau jumpa orang dia takut-takut. Jadi saya ambil inisiatif, saya dah kena pasti masalah tersebut. Saya mengambil maksudnya saya mengambil beberapa langkah lah untuk saya kasih Fandi ni menjadi seorang yang berani. Maksudnya saya suruh Fandi pergi jual air. Fandi yang kena cakap, biar Fandi yang cakap. Kan? Okay, setiap orang kena wajib cari 5 customer. Jadi suka tak suka kamu akan mesej tanya tanya kawan-kawan kamu nak beli ke tak. Itu secara tak langsung dapat melatih diri kamu untuk mahir bercakap, untuk tidak takut dengan orang, untuk tidak takut untuk berhadapan dengan individu. Itu semua adalah latihan ya. Bukannya saya mendera, saya kata cikgu ni saja nak kenakan Fandi, bukan. Itu adalah untuk melatih Fandi untuk menjadi seorang yang lagi berani dan dapat mengatasi rasa rendah diri dan dapat mengatasi rasa malu untuk bercakap dengan orang ramai. Okey, ini adalah sumbang saran. Nombor 7. Okey, sumbang saran ni, kalau kita baca, sumbang saran ni adalah satu teknik yang biasa digunakan untuk menjana beberapa idea besar dalam tempoh masa yang singkat. Okey, sebelum sesi sumbang saran bermula dengan pemimpin atau fasilitator menggalakkan semua orang untuk menyumbang beberapa banyak idea yang mungkin. Perlu ada kertas besar, nota dan carta flip supaya sebarang idea yang dihasilkan boleh ditulis dalam apa cara. Okey, sumbang saran ni bila kita nak selesaikan masalah, kita akan senaraikan seberapa banyak jalan penyelesaian. Sumbang saran ni adalah aktiviti kita bagi idea. Okey, setiap orang dalam tu wajib bagi idea. Tak kisahlah idea dia relevan ke tak ke, bagi saja. Sebab idea-idea yang dilontarkan oleh setiap individu akan menjana idea-idea lain lagi oleh individu lain. Okey, idea tu relevan ke tak relevan ke untuk diselesaikan, kita tulis, catat je. Catat sebanyak mana yang boleh. Okey, mungkin dalam tempoh 1 jam semua bagi idea. Macam mana mengatasi masalah pelajar yang datang lewat ni. Okey, daripada semua tu, baru kita bincang. Baru kita bahaskan fakta dia daripada banyak-banyak kan. Okey, dan daripada banyak tu baru kita bahaskan, bincangkan mana yang terbaik dan kita akan pilih satu yang terbaik. Okey, ni sumbang saran. Kaedah sumbang saran. Kalau bahasa mudah saya, kaedah sumbang saran ni adalah kaedah kita bagi pendapat ataupun bagi idea sebanyak mana yang mungkin. Dan setiap pendapat ataupun idea yang orang bagi tak boleh dikatolak. Kita kena ambil, semuanya ambil, kemudian baru kita bincangkan. Okey, tujuannya adalah untuk menghasilkan sebanyak idea yang mungkin, sama sekali tiada kritikan terhadap cadangan atau orang dibenarkan. Sebab apa tak boleh ada kritikan? Contoh, orang tu bagi idea, kamu kritik. Jadi orang lain pun dah terbatut, tak kreatif dah nak kasih keluarkan idea sebab takut kena kritik. Jangan kritik. Baik, terima saja. Kemudian kita bincang, pilih cadangan yang terbaik ataupun idea yang terbaik. Maklum balas positif untuk semua idea haruslah digalakkan. Okey. Ini kaedah sumbang saran.
Tujuannya adalah untuk menjana momentum kreatif, semua idea perlu diterima walaupun nampak tidak relevan. Okey, yang saya cakap tadi, idea yang diberikan perlu mencetuskan idea kreatif kepada individu lain, okey. Perlu ada perasaan keseronokan dalam melontarkan idea supaya ahli tidak malu dan segan untuk mengeluarkan pendapat. Okey. Ini adalah untuk masalah efektif. So, penyelesaian masalah boleh diselesaikan melalui secara berkesan ataupun secara efektif. Okey, langkah teknik penyelesaian kita ada rangka. Okey. Kaedah penyelesaian masalah, menjana alternatif, menilai alternatif, setuju pada penyelesaian yang terbaik, membangunkan pelan tindakan, melaksanakan penyelesaian dan menilai penyelesaian. Ni tadi dah bincang lah tadi. Okey, rangka ni kalau ada masalah, itulah kita kena pastilah ni benda yang sama kita ulang saja ya. Setiap kumpulan akan menyelesaikan masalah untuk masa tertentu. Salah satu sebab kenapa masalah sukar untuk diselesaikan adalah kerana gagal mengikut prosedur yang teratur. Maksudnya dah kenal pasti masalah, strukturkan masalah, cadangkan dalam penyelesaian. Masih ikut step lah. Ini kamu tak ikut step, dah tahu masalah. Buat je macam ni. Tanpa kamu nilai penyelesaian yang kamu bagi tu memberikan kesan negatif kepada si pelaku ataupun kesan negatif terhadap tindakan yang kamu ambil. Okey, setiap masalah mempunyai versi ataupun model penyelesaian yang berbeza, tetapi pada dasarnya setiap penyelesaian masalah mengandungi langkah-langkah utama seperti berikut. Okey, maksudnya kaedah penyelesaian, menjana alternatif, menilai alternatif. Ya, samalah kita ulang saja ya. Kaedah penyelesaian menentukan masalah, mengenal pasti punca. Okey, menjana alternatif fokus kumpulan ini adalah untuk menjana dan tidak menilai. Okey, menilai alternatif, tetapkan kriteria untuk menilai penyelesaian. Kriteria seharusnya boleh diukur dan juga dicapai. Itulah saya kata, dalam kita menjana penyelesaian, seberapa banyak penyelesaian pun kita terima. Dan bila kita nak menilai, kita bagi dia punya pro and contra. Kenapa benda ni mesti kita laksanakan. Kita kena bagi hujah lah. Tetapkan kriteria untuk menilai penyelesaian. Kriteria seharusnya boleh diukur dan dicapai. Kriteria boleh ditimbang jika ada yang lebih penting dari yang lain. Okey, setuju kepada penyelesaian terbaik. Kita dah ada, kita dah pilih satu. Jadi, jika kumpulan itu mempunyai kesukaran untuk mencapai kata sepakat, okey, jika kumpulan itu telah mempunyai kesukaran untuk mencapai kata sepakat, ahli-ahli ataupun facilitator perlu bekerja untuk menyelesaikan menjelaskan bidang-bidang tertentu yang tidak bersetuju, kemudian mengenal pasti cara untuk mengintegrasikan kepentingan yang serupa dan ke dalam penyelesaian. Okey, maksudnya kat sini kita dah pilih satu kan jalan penyelesaian. Okey, mungkin dalam ahli kumpulan tu ada 10 orang. 5, 8 setuju, 2 lagi tak setuju. Jadi yang 2 lagi yang tak setuju ni, jangan kamu abaikan. Kamu bagi rasional kenapa kita pilih jalan penyelesaian ni. Bagi sebab kenapa, kamu bagi fakta yang mengukuhkan kenapa kita kena ambil jalan penyelesaian begini. Okey, kontroversi dan perselisihan jika digunakan secara membina boleh menjadi alat yang berkesan dalam memilih penyelesaian. Tetapi mungkin yang 2 orang tadi tak setuju, mungkin dia ada hujah dia. Dengarkan dan kita timbang tara mana yang terbaik, mana yang banyak memberi kesan berbanding memberi keburukan. Kadang-kadang akibat perbezaan pendapat, kumpulan mungkin kembali untuk mengenal pasti penyelesaian baru yang disokong. Okey, menggunakan pelan tindakan. Okey, komited dan meningkatkan kemungkinan bahawa penyelesaian dapat dilaksanakan. Untuk menyusun pelan tindakan, kumpulan boleh memilih daripada pelbagai jenis tindakan. Okey, soalan yang perlu dijawab semasa perancangan tindakan, apa yang mereka lakukan, bagaimana setiap langkah dilaksanakan, siapakah yang bertanggungjawab, hasilkan jangkaan yang lengkap. Okey, melaksanakan dan menilai penilaian. Maksudnya ini kita dah ada satu kata putus, kita dah ada pelan tindakan. Okey, kita laksanakan dan kita nilai.
Okey, bergantung kepada tahap masalah dan kualiti penyelesaian yang dikehendaki. Objektif dan pendekatan untuk penyelesaian masalah adalah masalah akan berbeza-beza. Untuk masalah kecil, kumpulan boleh memberikan tumpuan kepada mencapai penyelesaian yang cepat sebagai objektif utama. Okey. Okey, kita sampai sini dulu kelas kita. Esok saya akan bagi satu video, link video kamu akan tengok. Okey, dan dalam video itu nanti kamu masa video tu ada situasi. Jadi saya nak kamu tengok video tu malam ni, esok kita akan bincangkan apa masalah dia, apakah penstruktur yang boleh kita buat, apakah alternatif ataupun sumbang saran ataupun idea ataupun menjana alternatif, apakah antara penyelesaian yang boleh diambil berpandukan kepada video tersebut, apa penyelesaian yang diambil, kemudian apakah satu penyelesaian yang dipilih oleh orang yang dalam video tu, dan apakah kesan kepada alternatif yang dipilih itu. Okay, nanti kamu tengok slide ni, kamu baca, kemudian esok kita ada kelas secara online, saya akan bincangkan sebentar dan kita akan tengok video dan kita akan bincangkan dan kita akan pergi kepada kertas tugasan esok. Kita adakan sesi perbincangan esok. Okay, sekian, terima kasih.